Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk lagi sambungan topik yang seterusnya, iaitu teknologi pengeluaran makanan. Cikgu harap yang menonton, yang mengikuti kelas ni semua boleh nampak skrin cikgu ni. Boleh tak nampak? Boleh. Okey, bagus. Untuk standard kandungan 2.4 ni, teknologi pengeluaran makanan, ada dua hasil standard pembelajaran yang perlu kamu dapatlah capai hari ni. Yang pertama, kamu mesti boleh berkomunikasi mengenai cara meningkatkan sumber, kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan. Maksudnya bila orang tanya macam mana cara nak meningkatkan sumber makanan, yang kedua, kalau orang tanya macam mana nak meningkatkan kualiti makanan kita, dan yang ketiga, macam mana nak meningkatkan kuantiti. 3 soalan tu boleh jawab, kalau orang tanya. Yang kedua, menilai penggunaan racun serangga dan kawalan biologi dalam meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Ini bila menilai ni maksudnya kemahiran berfikir aras tinggi lah. Awak kena bagi wajaran sama ada wajar atau tidak penggunaan racun serangga. Apa kesan dia? Kalau tak guna racun serangga, apa pula kita boleh ganti untuk menggantikan racun serangga tu untuk mengelakkan makanan tu daripada diserang oleh serangga lah. Jadi ada kawalan biologi. Jadi itu yang kita nak tengok hari ni lah. Okey. Baik, teknologi pengeluaran makanan. Apa dia teknologi pengeluaran makanan ni? Teknologi pengeluaran makanan diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan seluruh dunia. Ada negara, kalau kita ialah mewah lah makan kan. Kalau ada negara yang makanan pun tak ada, dia terpaksa kutip tanah liat tu. Dia kucar-kucar dia makan. Dan ada yang kutip rumput untuk jadikan makanan di negara-negara yang terlalu teruk lah tahap kemiskinan dia. Tapi kita alhamdulillah. Okey, apakah langkah yang diambil dalam teknologi pengeluaran makanan? Yang pertama, langkah yang diambil untuk menjawab hasil pembelajaran tadi, untuk memastikan kita tahulah. Yang pertama, kualiti makanan tu yang pertama sekali perlu ditingkatkan dulu. Sebab kalau kualiti makanan tu sendiri kurang, menyebabkan bila kita makan pun kita tak dapat zat yang sepatutnya lah. Kemudian meningkatkan kuantiti. Tadi kualiti, yang kedua meningkatkan kuantiti, nak suruh banyak. Mula-mula dia tak letak kuantiti dulu, dia letak kualiti dulu. Jadi maksudnya kualiti bagus, jumlah banyak dan menggunakan baka yang bermutu. Ini adalah antara langkah yang diambil lah, serta menggunakan pelbagai jenis teknologi moden lah untuk membantu penghasilan pengeluaran makanan. Jadi ada berapa cara ni? Ni faktor-faktor ni biasanya ditanyalah dalam soalan. Cara untuk meningkatkan kualiti makanan, kita ulang lagi sekali. Yang pertama, nak conteng sikit. Yang pertama, penggunaan teknologi moden. Yang kedua, ni ada dalam buku teks ni, pendidikan dan bimbingan kepada petani. Kalau teknologi moden ni, dulu petani nak tanam nak tanam padi contohnya, kita ambil nak bajak sawah tu guna kerbau ataupun guna cangkul. Sekarang tak perlu dah guna jentera. Bila guna jentera, dalam masa sehari tu boleh cover banyak kawasan ataupun luaslah kawasan tu banding dengan dulu. Jadi satu, jimat masa dah. Yang kedua, pendidikan dan bimbingan kepada petani. Jadi petani tu sendiri perlu ada ilmu lah. Kalau dulu petani main tanam je, tak ada ilmu. Sekarang ni ada Mardi, ada Felcra, ada Felda. Dia bantu petani untuk tahu cara yang terbaik, kaedah penanaman untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Dan yang ketiga, penyelidikan dan pembangunan. Yang ni ada institusi lah yang terlibat termasuklah Mardi, cikgu sebut tadi, Felcra. Kalau minyak tu MPOB, dan banyak lagi agensi-agensi lain. Kemudian yang keempat, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Penggunaan tanah secara optimum. Optimum ni maksudnya kita guna dia tahap yang terbaik. Kawasan tu boleh menghasilkan hasil yang banyak dalam masa yang singkat dan mungkin kualitinya terbaik lah. Yang kelima, pengurusan tanah yang cekap.
Okay, pengurusan tanah yang cekap ni maksudnya macam mana kita nak dapatkan hasil yang banyak dengan tanah tu, maksudnya mungkin dapat double. Mungkin kita boleh tanam pokok kelapa sawit, dalam masa yang sama kita tanam pokok kacang di bawah dia. Jadi dapat dua hasil, dapat kacang, dapat hasil sawit. Okay? Penggunaan tanah yang cekap. Kemudian penggunaan baka yang bermutu. Ni yang keenam. Okay? Jadi ada 6 semua sekali ni. Ada 6 cara untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan di negara kita. Okey, cara yang pertama, penggunaan baka yang bermutu. Macam mana dibuat? Okey, baka yang bermutu di Malaysia dapat mempelbagaikan sumber makanan. Okey, jadi tujuan dia guna ialah untuk mempelbagaikan sumber makanan, meningkatkan kualiti makanan dan meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan. Jadi ada 3 lah. Okey, kenapa guna baka bermutu? Ada 3 sebab. Yang pertama, nak pelbagaikan sumber makanan, nak tingkatkan kualiti makanan, dan yang ketiga, nak meningkatkan kuantiti. Okey. Seterusnya, baka tanaman dan haiwan ternakan yang bermutu diperolehi melalui beberapa teknik. Okey, teknik yang pertama, pengklonan. Okey, kena tahu ni. Teknik yang kedua, teknik kacukan. Yang pertama, yang kedua. Kemudian ada teknik kejuruteraan genetik. Yang ketiga. Dan yang keempat, teknologi mutagenesis. Okey, mutagen. Okey, kemudian ciri baka yang bermutu. Bagaimana baka tu dikatakan bermutu? Okey, yang pertama kita kena tahulah. Yang pertama kita mula daripada warna hijau ni. Dia cepat tumbuh dan matang. Bila kita tanam pokok, kalau pokok lah cepat tumbuh dan matang. Kalau haiwan, dia cepat membesar dan cepat matang. Kalau kalau ayam tu, kita makan ayam daging, dia ada tempoh 40 hari tu boleh sembelih dah. Okay? Tapi kalau macam baka tu kurang bermutu, mungkin kalau 40 hari tu dalam sebulan lebih sikit je. Kalau baka yang tu mungkin tak bermutu, 2 bulan tak boleh nak tuai lagi. Mungkin ayam tu tak besar lagi. Okay? Ataupun pokok pun samalah. Dan yang kedua, hasilnya banyak. Okay, tadi cepat tumbuh dan matang. Yang kedua, hasilnya banyak. Yang ketiga, daging, susu dan buah yang dihasilkan bermutu. Bermutu ni maknanya tak ada banyak masalah lah. Tak osok, tak buruk. Okay, dan kualiti dia bagus lah. Yang keempat, penjagaan mudah dan kos penjagaannya rendah. Okay, penjagaan dia mudah dan kos penjagaan dia rendah. Maksudnya tak banyak kenoh lah. Tak banyak nak kena racun, tak banyak nak kena kawalan serangga perosak. Yang kelima, rintangan tinggi terhadap penyakit, serangga perosak dan cuaca yang melampau. Maksudnya dia tahan. Dia payah nak kena jangkitan penyakit, payah diserang oleh serangga perosak dan cuaca yang melampau. Maknanya panas hujan pun tak kisah. Tak ada efek. Okay, ini adalah antara ciri-ciri baka yang bermutu. Okey. Dalam perusahaan penanaman negara kita, antara sumbangan terbesar ialah penanaman kelapa sawit lah. Sebab kita antara negara utama yang mengeluarkan minyak sawit. Okay, kita bersaing dengan negara lain dari segi pengeluaran minyak. Kalau belah Amerika, dia utamakan minyak kacang soya. Okay? Ada negara yang minyak jagung, ada negara minyak zaitun, tapi kita duduklah minyak zaitun sebab pokok zaitun pun tak ada, minyak zaitun pun mahal kat kita. Jadi yang paling banyak di tempat kita ialah kelapa sawit. Okay? Jadi contohnya kelapa sawit ni, dalam baka kelapa sawit ni ada Tenera. Okay? Yang terbaik, Tenera ni buah dia lebat. Okay? Isi rong dia besar. Isi rong ni hot dalam ni. Dia panggil kernel. Isi rong ni dia menghasilkan minyak kernel. Hot luar ni sabuk dia. Sabuk dia paling banyak minyak. Okay, minyak paling banyak. Yang ni kernel ni dalam ni kecil je. Tapi kalau baka tu baik, kernel dia besar ataupun isi rong dia besar, menyebabkan minyak hot sini ni, minyak walaupun sikit dia hasilkan minyak, tapi kualiti dia paling baik lah. Minyak daripada isi rong berbeza dengan minyak daripada sabut. Kualiti minyak isi rong jauh lebih baik, tapi dia mahal lah sebab nak dapat dia tu, isi rong tu sikit sangat. Buah kelapa sawit kita tahu dah besar mana je, bukan besar buahnya. Okay?
Buah kelapa sawit tu kecil je. Pernah tengok tak buah sawit? Siapa pernah tengok buah sawit? Ataupun siapa ada kebun sawit? Mungkin tok dia ke ada kebun sawit, boleh tengok lah. Okey, kalau sebelum-sebelum ni cikgu pernah suruh pelajar tingkatan 5 bawa buah sawit pergi sekolah, lepas tu kita perah sama-sama minyak dia. Okay, kita buat pemprosesan. Kemudian sabut dia tebal. Sabut tebal penting untuk dapat minyak yang banyak. Tempurung dia nipis, tempurung mesti nipis. Kalau tempurung tebal, kuranglah dia punya baka tu, kita kata tak bagus manalah, sebab tempurung tidak langsung menyumbang kepada pengeluaran minyak. Okay? Dan kandungan minyak yang tinggi. Ni yang kita nak. Okay, jadi salah satu contoh baka yang baik ialah kelapa sawit jenis Tenera. Okey, kemudian baka baik lagi contohnya belimbing bintang emas. Okey, belimbing ni ada dua, belimbing buluh, belimbing besi orang panggil ni dok. Kalau kampung kita panggil belimbing besi, biasanya belimbing yang bentuk bintang tu. Okey, yang ni belimbing bintang emas, ada baka M Star 1 dan juga ada baka Mardi. Warnanya biasanya kuning keemasan, manis dan rangup. Okey, biasanya kalau tanam sendiri belimbing kat rumah, buah dia kecil-kecil je warna hijau. Lalu bila makan pahit. Kelat. Kelat dan tak manis. Beza dengan baka yang telah dibiak baik oleh Mardi ni, warnanya lebih lebih kuning, rasanya lebih manis dan saiz buah juga lebih besar, dan of course lah dia lebih tahan rintangan penyakit. Okey, kemudian betik eksotika. Cikgu rasa hak ni kita biasa makan ni, betik eksotika. Okey, saiz dia besar, isi dia manis. Kemudian lembu. Lembu, orang panggil lembu dia lah kalau kampung kita ni, hak besar tu. Tapi nama dia lembu Mafriwal. Okey, dia kacuk dan menghasilkan susu yang banyak dan sesuai di negara yang beriklim tropika. Okay, kalau macam musim raya haji ada hari tu cikgu tertengok seekor lembu tu harga dia lebih kurang RM20,000. Jadi satu bahagian untuk korban tu nilaian dia tu agak mahal lah. Kalau biasa kita masuk korban lembu kapung, lembu biasa tu satu bahagian dalam 700-800. Tapi lembu yang baka baik ni saiz dia besar, satu bahagian tu cecah ribu. Okay. Okey, kemudian ayam bakar putra. Ni contoh-contoh cikgu tunjuk baka-baka yang telah ditambah baik lah. Okey, ayam kacukan ni dia besar dengan cepat dan daging dia mempunyai tekstur yang menyerupai ayam kampung. Okey. Kemudian penggunaan teknologi moden. Tadi pembiak bakaan sekarang penggunaan teknologi moden. Jadi teknologi moden diaplikasikan untuk meningkatkan kualiti dan juga kuantiti pengeluaran makanan. Okay. Contoh teknologi yang ada ialah mesin pengisar. Dulu buat roti ke buat apa ke, uli dengan tangan. Kalau tengok hok yang daripada setengah-setengah negara tu siap uli dengan kaki, pijok. Okay. Dan mesin pengisi cecair. Mesin nak isi jus ni menyebabkan tempoh masa tu lebih cepat lah. Okey, mempercepatkan pemprosesan dan pengeluaran makanan. Ini antara mesin yang ada. Okey, kemudian pengklonan dapat mengekalkan ciri baik pada baka tanaman dan haiwan ternakan. Ni pengklonan ni salah satu teknologi. Okey, bukan mesin je teknologi Pengklonan juga adalah sejenis teknologi. Jadi dia klon baka untuk dia klon dua baka tu untuk dapatkan baka yang lagi baik. Okey, kemudian jentera seperti traktor, jentolak dan juga jentuai mempercepatkan proses. Okey, buat jadi sehari mungkin dah boleh tuai. Kalau dulu potong dengan tangan je petani nak tuai padi. Kemudian kena katok pula dengan tangan, katok dekat kotak banting dia tu. Okey, lah ni dah payah dah. Mesin terus je dia pergelar, dapat selalu padi. Okey, mempercepatkan proses penanaman dan pemungutan hasil tanaman. Kemudian dalam bidang bioteknologi ada teknologi pemindahan embrio. Ini pun teknologi pengklonan macam kita cover tadi, okey, pengklonan dan juga kejuruteraan genetik. Okey, 1, 2, 3. Ini dalam bidang bioteknologi. Kemudian penggunaan drone. Siapa pernah tengok dekat majalah 3 dulu ada cover tentang cerita drone ni.
macam mana dia guna drone untuk sembur racun serangga. Jadi tak perlu dah petani tu racun dengan tangan, jalan dengan kaki masuk sapa ke tengah tu. Jadi lambat. Okay? Penggunaan drone cepat dan boleh menjimatkan masa dan menjimatkan pestisida tu juga. Okay, racun serangga ni lebih jimat menggunakan drone sebab bila dia sembur tu terus boleh cover banyak kawasan sebab semburan dia lagi halus dan kedudukan dia daripada atas. Okay, kalau kita petani tu dia sembur kaedah biasa mungkin angin mari kuat, tiup kot tepi ke, okey akan ada sedikit kekurangan lah di situ dan mengurangkan kos tenaga kerja. Tak perlu dah upah orang untuk pergi racun. Okey. Tapi harga drone tu sendiri kena buat pelaburan lah. Harga drone tu bukan murah, satu-satu drone tu Okey, kemudian pendidikan dan bimbingan untuk petani. Okey, ini antara cara yang kita buat tadi. Salah satu caranya ialah memberikan pendidikan dan bimbingan untuk petani. Okey, ada agensi yang memberikan pendidikan dan bimbingan kepada petani bagi tujuan meningkatkan pengetahuan mereka dan juga kemahiran mereka dalam bidang pertanian untuk penyelidikan dan pembangunan. Okey, penyelidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualiti pengeluaran makanan tadi. Jadi penyelidikan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti juga dijalankan berterusan di seluruh negara untuk mengatasi masalah kekurangan makanan global. Okey, penyelidikan dan pembangunan melibatkan beberapa universiti lah. Biasanya semua universiti ada buat penyelidikan. Tapi untuk bidang pengeluaran makanan ni ada universiti tertentu yang terlibat lah. Okey. Okey, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Okey, oleh sebab keluasan tanah pertanian dan kawasan perairan yang sesuai tu terhad, tak banyak kawasan yang subur. Okey, jadi penggunaan tanah dan kawasan perairan perlu dilaksanakan secara optimum untuk meningkatkan hasil pertanian dan juga penternakan. Okey, bagaimana cara nak mengoptimumkan tanah? Okey, yang pertama, kita usahakan kawasan tanah yang terbiar supaya menjadi tanah atau kawasan yang sesuai bagi aktiviti pertanian atau penternakan. Dan banyak uruk-uruk tepi rumah kita tu, kalau ada bolehlah digunakan sebagai kawasan pertanian. Okey, yang kedua, menyuburkan kawasan yang tandus. Kawasan mungkin ada tapi tak subur. Jadi kena suburkan dulu tanah tu. Okey. Yang ketiga, mengusahakan kolam perlombongan. Bekas tinggal lombong tinggal. Okey. Lombong biasanya lepas korek dapatkan biji, kemudian kawasan tu ditinggalkan macam tu saja. Tapi diusahakan kolam ikan, kolam udang untuk jadikan kawasan tu lebih optimum lah. Kawasan lombong ni biasanya nak tanam pokok tak sesuai dah sebab dia jadi macam ke kolam gitu kan. Jadi kita ternakkanlah ikan ataupun haiwan yang akuatik. Okey, aquaculture, air tawar lah. Kemudian mengusahakan kawasan tanah paya yang mudah dibanjiri air laut supaya menjadi kawasan yang sesuai bagi aquaculture marin. Okey, kalau kita lalu ikut Mercang tu biasanya kawasan yang selalu naik air banjir tu, kawasan Mercang, tahu kan? Okey, biasanya sebelah kanan tu kalau daripada Dungun sebelah kanan tu ada kolam udang. Inilah dia usahakan kawasan tanah paya yang mudah dibanjiri air laut supaya dapat menjadi kawasan yang sesuai bagi aktiviti aquaculture. Okey, hot 2 ni lebih kurang sama je lah. Okey. Yang seterusnya yang keempat, bina empangan dan tali air untuk tanah pertanian atau peternakan yang kurang bekalan air. Mungkin kawasan tu tak sapa air, tak ada sungai. Jadi terpaksa bina tali air lah, sambung daripada mungkin ada kawasan terdekat ada sungai ke, jadi buat alur supaya sampai air tu. Okey. Itu penggunaan tanah yang optimum. Sekarang pengurusan tanah yang cekap. Okey, biasanya pelajar akan keliru dua tu. Antara penggunaan tanah yang optimum dengan pengurusan tanah yang cekap. Ni dua ni biasanya keliru lah. Okey, pengurusan tanah yang cekap melibatkan penggunaan pelbagai pendekatan juga. Tapi apakah pendekatan dia? Okey, ia masih lagi juga ada persamaan. Okey, termasuklah mengekalkan kesuburan tanah. Tadi
penggunaan tanah secara optimum, dia mengembalikan kesuburan tanah. Tanah tu asalnya tak subur, tapi dia suburkan dulu. Cara dia nak suburkan tu ada banyak lah, sama ada berbaja ataupun dia gunakan kaedah biologi lah, guna penanaman tumbuhan. Kita tahu tumbuhan kekacang boleh menyuburkan tanah tu kan. Okey, bukan masalah, kategori pengurusan tanah yang cekap pula. Kalau tadi nak suburkan tanah, sekarang dia nak kekalkan. Tanah tu dah subur tapi nak kekalkan kesuburan tu. Sebab kesuburan tanah ni bila satu-satu musim penanaman dia boleh habislah nutrien dia. Okay? Jadi tanah tu kurang subur lepas satu-satu musim penanaman tu. Macam mana dia nak cover balik? Okey, itu kita kena tahulah. Kemudian melibatkan meningkatkan kualiti hasil tanaman. Okay, macam mana nak menghasilkan kualiti tanaman yang baik lah. Okay, kemudian meningkatkan kuantiti hasil tanaman. Jadi tanah yang cekap kalau kita urus, kita akan dapat kekalkan kesuburan dia, dapat meningkatkan kualiti hasil tanaman dan juga meningkatkan kuantiti hasil tanaman. Okey, kaedah yang digunakan. Okey, yang pertama kaedah penggiliran tanaman. Mungkin tahun pertama tanam tomato. Tahun kedua tanam kubis pula. Tahun ketiga tanam terung. Okey, kaedah penggiliran tanaman ini boleh mengembalikan nutrien dalam tanah dan menyuburkan kembali tanah. Okey, kemudian ada kaedah tanaman campuran. Ini kaedah-kaedah yang digunakan lah. Tanaman campuran dalam satu kawasan. Sekejap ya. Tanaman campuran ni dalam satu kawasan ada 1, 2, 3, 4. Banyak jenis tu. Dia letak sebaris. Sebab lain-lain tanaman menggunakan nutrien yang berbeza. Jadi bila ada tanaman campuran, dia tak berebut lah. Okay. Kemudian penanaman teres. Di kawasan bukit biasanya dia buat kontur macam ni. Kelas geografi ambil geografi kan. Tahulah kontur ni. Penanaman teres di lereng-lereng bukit. Okay, dia menggunakan penanaman teres. Okey, kemudian seterusnya penggunaan racun serangga. Proses penghapusan perosak tanaman memainkan peranan penting dalam usaha menjaga kualiti dan kuantiti hasil tanaman. So guna racun serangga untuk mengoptimumkan penggunaan tanah. Okey. Racun serangga perosak seperti racun serangga mudah digunakan untuk mengawal populasi perosak tanaman. Okay, namun begitu, penggunaan racun perosak seperti racun serangga ada kesan sampingan dia. Okay, iaitu dia mencemarkan alam sekitar, menyebabkan perosak tanaman menjadi lebih berdaya tahan. Bila perosak tu pergi kat pokok yang dapat racun, bila dia membiak pula, jadi generasi dia tu tahan dah pada racun serangga tu. Dia jadi lebih tahan pula kepada racun serangga. Okay, kemudian dia bunuh cacing tanah yang berfaedah lah dan juga mikroorganisma berfaedah dalam tanah. Okay, macam mana dia bunuh? Bila kita sembur racun, kena daun. Okay, mari hujan turun pula ke dalam tanah, menyebabkan cacing tanah yang ada dalam tanah tu mati. Okay, cacing ni penting untuk kesuburan tanah. Okay, ada teknik penanaman sekarang ni, orang bela cacing. Dia panggil vermi, saya dah ingat dah vermi apa. Siap jual lagi cacing tu, dan cacing tu agak mahal. Cacing tanah tu lah agak mahal. Kalau nak cari cacing tanah ni, biasanya tempat air yang kaih-kaih, dia patuk kerik sangat tu, ada cacing tanah lah bawah dia. Dan ada cara juga nak bela cacing tanah ni supaya dia membiak dengan banyak dan boleh suburkan tanah tu. Okey. Kawalan biologi. Seterusnya penggunaan kawalan biologi. Jadi selain penggunaan racun perosak, kawalan biologi merupakan kaedah mengaplikasikan interaksi antara organisma seperti mangsa-pemangsa dan juga parasitisma. Ni masa tingkatan 2 dah belajar ni. Untuk mengawal perosak tanaman di suatu habitat. Contohnya bela kumbang untuk makan mungkin perosak tumbuhan tu, dan bela buruh hatu untuk makan tikus. Okey, apa kelebihan kawalan biologi? Okey, soalan ni biasanya ditanya dalam soalan struktur lah. Dia akan suruh bandingkan. Okay, berikan 2 kelebihan, perbezaan antara kawalan biologi. Mungkin disuruh buat kelemahan dan kelebihan kawalan biologi. Jadi
Yang pertama, antara kelebihannya, ini kelemahan kelebihan dulu, mesra alam. Mesra alam maksudnya tak mencemarkan alam lah. Yang kedua, tidak memudaratkan kesihatan organisma lain kecuali perosak tumbuhan saja. Sebab kalau burung hantu makan tikus je, cara dah benda lain. Okay? Dan yang ketiga, tidak menyebabkan perosak tumbuhan berdaya tahan. Dia makan tikus, tikus tu mari pulak, dia tak ada rintangan, dia tak tahan terhadap macam kena serangga perosak tadi. Okay? Dan juga lebih murah lah kosnya. Okey, kelemahan dia, apa kelemahan dia? Yang pertama, ambil masa yang panjang untuk mengawal populasi tu. Kalau dah membiak, makin ramai, macam contohnya kat negara kita ni, gagak lah dulu, satu masa dulu. Gagak ni sebenarnya dibawa oleh penjajah yang datang ke negara kita. Dibawa masa dia menjajah tu, kalau tak silap cikgu lah, masa untuk tanaman getah cerita zaman-zaman dulu lah, masa negara kita dijajah. Dan akhirnya menyebabkan jumlah gagak tu membiak dalam masa yang cepat, menyebabkan masalah pula. Kalau pergi Kuala Lumpur tu, dekat jalan tar, gagak, tahi dia saja merata-rata. Okay? Dan gagak tu saja di merata-rata lah. Okay, jadi ambil masa panjang pula untuk mengawal populasi perosak tanaman tu. Perosak tanaman tu maknanya serangga perosak tadi. Tapi bila kita ambil burung tu, katalah tikus serangga perosaknya, bela burung tu 2 ekor, burung tu takkan boleh makan 50 ekor sehari, kan? Itu maksud mengambil masa yang panjang lah. Okey, kemudian suka meramalkan hasil kawalan biologi yang melibatkan organisma hidup. Okey? Sebab kita tak tahu banyak mana dah dia makan, berapa banyak dah lagi yang dia boleh kontrol, kan. Yang ketiga, memerlukan perancangan dan pengurusan yang lebih teliti dan berkesan. Serta yang keempat, mengganggu keseimbangan ekosistem jika sekiranya populasi spesies pemangsa atau parasit menjadi tidak terkawal. Macam cerita gagak tadi. Bila gagak jadi terlalu banyak, dia pula jadi masalah. Asalnya dia dibawa untuk memakan bangkai, okay? Nak kurangkan bangkai tu, ataupun nak suruh kawalan biologi tu, tapi akhirnya dia pula yang membawa masalah sebab terlampau ramai. Okay? Kawalan biologi lagi, kawalan biologi yang digunakan tanpa perancangan yang baik akan menghasilkan pelbagai masalah lah. Contohnya, penggunaan cerpelai untuk mengawal populasi tikus di ladang tanaman tebu di Kepulauan Hawaii gagal kerana cerpelai aktif pada waktu siang, manakala tikus pula aktif pada waktu malam. Jadi tak sama kita hidup dia. Waktu bangun siang, waktu bangun malam. Hak bangun siang cari makanan, tak jumpa cari makanan dia. Okay? Hal ini menyebabkan cerpelai beralih kepada burung dan telur penyu sebagai makanan dia. Okey, jadi setakat ini dulu untuk tajuk 2.4, standard kandungan 2.4, dan kita akan sambung dalam siri yang seterusnya untuk standard kandungan 2.5. Okey, jumpa lagi.